terlalu sedih dengan orang cakap tentang kita. Yang uruskan hidup kita, yang jaga kita daripada dulu sampai sekarang Allah. Orang memang tak berhenti bercakap. Allah sayang. Allah sayang. Penting kita sentiasa perbaiki niat hati kita. Kita ulang-ulang juga baca doa Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tiada Tuhan melainkan kau ya Allah. Maksudnya, tiada yang boleh bagi sedih, gembira melainkan kau. Maha suci kau. Aku orang yang zalim. Ulang-ulang ya Allah. Saya tak peduli apa orang cakap tentang saya cuma nak kau sayang saya. Nabi kan bila kembali batu kat Taif, antara doa Nabi tahu apa dia? Ya Allah, pada siapa kau letakkan aku? Orang Taif ni baling batu kat aku, buat jahat kat aku. Orang Mekah pula nak bunuh aku. Pada siapa kau letakkan aku ya Allah? Pada siapa? Aku tak peduli. Pada siapa kau letakkan aku? Serahkan aku ni pada siapa? Orang Mekah pula buat jahat kat aku. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, aku cuma takutkan kemurkaan kau. Janganlah marah pada aku. Aku tak kisah apa orang cakap kat aku. Yang aku cuma takutkan kemurkaan kau. Yang apa aku nakkan hanyalah keredaan kau. Ya Allah, aku hanya inginkan keredaan kau. Nabi kata, ya Allah, aku hanya inginkan keredaan kau. Jadi kita selalu cakap, ya Allah, aku hanya ingin kau reda pada aku. Jadi bila kita niat macam tu, kita akan sedih. Tapi kena cakap. Kita cakap tu untuk hati kita sendiri. Macam ni saya cakap ni, macam kuat sangat kan? Tak kuat juga. Tapi sebenarnya tengah cakap untuk hati sendiri. Cakap untuk hati kita, hidup untuk orang, hidup untuk Allah sayang. Seluruh dunia berkumpul nak hina kita. Allah kata mulia, tetap mulia. Kata dunia muliakan kita, Allah hina kita, tetap hina. Hina mulia tu hanya daripada Allah. Ustaz, selepas isu hari tu kan, tiba-tiba satu Malaysia tahu apa yang Ustaz ada, perniagaan Ustaz banyak mana, apa kisah silah Ustaz daripada susah sampai senang. Tiba-tiba semua orang dapat tahu, oh Abid Liu ada kereta berbiji, ada rumah macam mana, sekian. Jadi sebab sebelum ni Ustaz tolong-tolong orang kat sana sini dakwah, apa ada rancangan TV and whatnot, orang tak tahu apa yang Ustaz dah berusaha ataupun ada sebenarnya. Jadi Allah mungkin buka mata ramai orang, okey sebenarnya hamba aku yang ini ni, yang kau kata-kata ni, yang kau tak tahu ini, ada, aku dah berikan rezeki sekian. Jadi mungkin Ustaz boleh ambil peluang ni, kita tengah live ni, cerita sikit kisah Ustaz yang daripada susah sangat dahulu sehingga sekarang, dan macam mana Ustaz boleh how do I say, macam bagi semangat dan juga bagi inspirasi kat kita semua, saya dan juga mereka yang menonton ni, untuk menjadi orang yang hartawan dan dermawan. Daripada kecil, bila saya masih tingkatan 1, pernah ada 7 orang kawan saya masuk Islam. Bila kawan saya masuk Islam, dia perlu memang kerja berdakwah je semangat kan. Jadi saya masih ingat lagi, saya setiap kali ada satu jubah susah. Jubah saya tu saya sarung kat orang lain. Saya pakai baju pagoda je pergi surau. Mak saya marah, kau ni balik-balik surau je dah tak ada baju. Bertinggal baju singlet dalam je. Baju singlet gitu. Jadi jubah bagi kat orang. Lepas tu pas saya bagi kat orang jubah, nanti tak lama diorang hadiahkan saya jubah lain. Ya ke? Dulu ada orang Pakistan jual kain tu, dia bagi hadiah jubah yang kurta terbelah tu, dia bagi saya jubah kurta tu kan. Apa gamis baju yang terbelah Pakistan. Saya ingat setiap kali saya hadiah jubah ke orang, mesti diorang bagi hadiah jubah balik kat saya. Berapa kali tu? Banyak kali ke Ustaz? Banyak kali? Daripada kecil selalu mak saya marah saya. Kau ni habis semua, apa-apa baju awak dapat lagi, orang bagi kau bagi kat orang. Kau pun dah tak ada baju dah. Saya pada dulu macam tu. Memang saya pula kalau susah daripada kecil tak pernah cerita ke orang, senyap je. Duduk bilik, kawan-kawan makan kat asrama, saya tak ada duit, saya nangis. Ya Allah, saya teringin nak makan macam dia orang, tapi tak ada duit. Ya Allah tolonglah saya. Malam sampai sekarang Ustaz, ulang balik tadi tersekat sekejap. Saya tidur atas buni, ada orang bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya simpan selimut tu, saya rasa tu hutang budi, Ada lagi selimut tu kat rumah, saya ada kat atas lagi. Berapa tahun dah tu? Dah lama dah, 20 lebih, saya rasa tu hutang budi. Pakcik yang bagi selimut tu pun dah tak ada dah. Dah meninggal, Prof. Hani Muhammad Tahir yang pernah bagi saya selimut. Saya ingat sampai sekarang nama, Cikgu Muhammad Noh bin Jaafar. Cikgu Muhammad Noh. Ni dekat hostel lah. Bin Jaafar. Yang bagi saya alas tidur Cikgu Muhammad Noh ni ada lagi. Cikgu Muhammad Tahir. Yang pernah bagi saya sesuatu, sampai sekarang saya simpan, saya rasa tu hutang budi. Rasa macam dulu-dulu kan, susah masa tu. Dan saya buat kerja macam-macam, gaji pertama RM800. Semua bagi kat mak. Dia tidur kat masjid kat KL. Kadang-kadang masjid kena halau pula, lama sangat kat masjid, tidur masjid lain. Tapi saya sampai jarang-jarang makan, ada kadang-kadang saya siang kerja lain, ada sekali orang selit RM2 dalam poket saya. Saya rasa tu hutang budi. Saya masuk bilik air, saya buka duit RM2 tu.
Saya tengok, ya Allah, RM2 saya boleh makan sebab duit gaji dah bagi kat mak. Sebab tu sampai sekarang kalau saya tengok orang pergi Petronas semana, memang saya bagi RM10 kurang-kurang, paling teruk boleh RM5 ke. Saya bagi kat budak-budak Grab tu biasa RM10, RM20. Sebab bagi saya, bagi mereka RM10 tu berharga. Ustaz, Dia datang sekejap. Saya nak pedigree. mencelah sekejap. Tapi kan Ya. kadang-kadang bila kita jumpa orang-orang macam ni kan, dekat petrol station ke ataupun dekat mana-mana saja, kadang-kadang kita pun rasa macam, boleh tak aku nak kasih duit ni, macam macam rasa takut pun ada, rasa macam adakah dia Boleh. akan rasa Saya pergi mana-mana saya dah macam cakap hadiah je. Saya kata hadiah. Tak hadiah, ambil. Kalau perasan saya cepat-cepat saya dah macam bagi je, saya kata hadiah. Siapa-siapa pun. Bukan kita bagi sebab dia susah. Tapi kita bagi sebagai, saya selalu cakap saya nak bagi hadiah kat awak. Tapi saya tak ada apa nak bagi. Jadi saya bagi duit je lah, senang. kita takut Jadi dia orang rasa tersinggung. Kita takut dia orang rasa tersinggung because kita nak kasih duit. Faham tak Ustaz? Okey, biasa orang dia seronok tamu pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kita cakap macam ayah saya. Kalau ayah saya bagi duit. Walaupun ayah kita ada duit kan. Kita bagi duit. So, kita kata pakcik ni macam ayah saya, macam mak saya, macam keluarga saya. Mana-mana saya pergi, saya ulur duit je. Saya jangan cakap sedekah. Sebab sedekah nanti dia ingat dia susah kan. Baik. Jadi kalau saya jumpa orang mana-mana, saya cakap hadiah. Walaupun dia susah ke senang, saya anggap macam hadiah. Kita beri bukan sebab dia, kita beri supaya Tuhan sayang kita. Baik, okey, sambung balik tadi cerita. Sambung balik saya cerita pun tadi. kerja, banyak minta kerja semua tak dapat. Semua tempat kerja saya pergi, semua tak dapat. Dulu kan ada janggut sikit, tak panjang macam sekarang, sikit je. Lepas tu tie pun pinjam dengan kawan, pakai tie nak pergi interview, pinjam dengan kawan. Tumpang motor kawan. Banyak tempat saya pergi interview semua tak dapat. Ada yang campak resume. Jadi kenangan. Sebab tu kalau orang marah kita yang kecil hati, adik-adik muda-muda kan, satu hari dia jadi kenangan dalam hidup kita. Buat kita lebih bersyukur dan lebih menghargai orang lain. Sampai banyak kerja tak dapat. Last sekali saya dapat kerja dengan Datuk Fadilah Kamsah. Datuk Fadilah Kamsah dengan Prof. Hani Muhammad Tahir. Dia orang cikgu saya lah, 4 tahun saya kerja dengan dia sebagai penceramah. Semenjak itu tiba-tiba rezeki saya pun mula mudah sikit. Kerja ceramah. Ingat lagi bagi ceramah pada bos-bos Shell ni. Tapi saya naik apa tau, naik motor buruk, parking tu ambil lesen. Kalau polis tahan tinggal motor-motor sekali sebab tak ada duit. Tapi satu hari saya ada program kat radio IKIM sikit. Lepas tu saya buat apa semua jadi. Saya mula berniaga, tiba-tiba tu kata semua jadi mudah. Dan mudah dapat program training corporate yang besar-besar kan. Semua bayar program team building kan, mahal-mahal juga. Program tu boleh tahan juga, ratus-ratus ribu juga begitu program. Jadi tak berhenti program. Program 3 hari dapat sekian, tak berhenti. Sampai ke kerajaan kementerian, seluruh kementerian tu dah kursus dengan saya 3 hari. Masa tu awal-awal saya cari, lepas tu saya ingat lagi saya pergi present dulu, banyak tempat saya kena marah. Saya punya presentation tu kena campak kena lambung, datuk-datuk tu lambung dekat tong sampah. Yang tu rezeki mencurah-curah, tak berhenti-berhenti dah. Dan saya pun saya ingat lagi, sebab tu saya suka buat sendiri. Saya hantar buku, banyak syarikat buku, maafkan masa tu tak nak buku saya. Dan saya cetak buat syarikat buku sendiri. Alhamdulillah buku-buku tu memang syukur ke Allah. Saya pun ada satu Ustaz bagi. Macam mana? Saya ada buku Ustaz bagi. Oh, ada buku kan? Yang Ustaz bagi dekat Melaka few years ago kan? Masih ada. Buku 11 Amalan Kaya. So buku tu jadi laris sangat. Dan saya buka restoran pun syukur pada Allah, ada Paramount Coffee House tu. Dan rezeki pun mula mencurah-curah. Tapi yalah saya kerja berceramah kan, ustaz-ustaz. Jadi saya memang sorok-sorok lah. Kalau kereta semua sorok. Rumah pun sorok, bagian buruk-buruk sikit. Tapi sekarang baru orang ternampak mungkin sebab YouTube, tapi sebab terpaksa video. Juga kadang-kadang kalau nak tanya saya mengaku. Kalau dulu tak mengaku. Kalau dulu memang tak mengaku. Kenapa sekarang kena terpaksa mengaku Ustaz? Sebab kalau tak mengaku nanti orang ingat kita macam susah, ambil duit derma. Saya sebenarnya ramai minta nak sumbang. Jadi saya segan bila orang minta nombor akaun kat saya. Kawan-kawan kan tak bagi, macam kalau bagi nanti takut ada macam-macam orang kan. Takut ada macam-macam takut ni. Jadi senang saya buat je satu akaun supaya tak fitnah. Satu pertubuhan kasih umat Malaysia. Jadi akaun tu memang asing. Ada orang lain ada. Itulah ramai kawan-kawan, banyak juga ada yang kawan-kawan ada yang suruh rahsiakan nama, ramailah.
Okey. Yalah Apa semua tadi saya nak kawan-kawan cakap, bila Ustaz perasan yang rezeki Ustaz tu makin mudah, makin mencurah-curah tu kan. Ustaz, bila Ustaz fikir balik, apa sebenarnya Ustaz buat yang buatkan Allah mudahkan pekerjaan Ustaz dan rezeki-rezeki tu datang mencurah-curah? saya daripada kecil doa satu hari nanti saya nak jadi asbab hidayah untuk semua manusia sebelum saya mati ni. Dan niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada seramai mungkin pada orang bukan Islam.